Tak charge lagi. Belum. Kena tunggu bal kena pergi naik atas di emergency dekat meeting room. Dia tunggu kat live ni lah. Datuk juga datang lagi. Tak keluar lah. Jangan letak. Dia tak boleh letak ke lantai. Tak boleh. Dia kena letak atas kayu apa. Sampai tak boleh. Dia nipis dia rapat dengan lantai. Nanti lantai tu serap power battery tu.
baca Al-Quran. Yang boleh kita lakukan. Musa tak ada. Jangan lima tu dapat letak ni. Suara dulu tu. Letak. Cepat lain tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Yang berbahagia tuan-tuan dan puan-puan, InsyaAllah pada pagi ini kita akan meneruskan dan menyambung semula pengajian kita yang bulan lepas saya tak datang kerana urusan ayah haji, korban dan sebagainya. InsyaAllah bulan ini dan bulan akan datang InsyaAllah kita akan datang dan meneruskan pengajian kita sebulan sekali. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pagi ini macam biasalah, kita lebih dahulu akan membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi pada hari Jumaat yang dituntut kita banyak berselawat kepada Nabi, dan selawat-selawat kita itu akan disampaikan oleh para malaikat Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberitahu kepada Nabi sekian orang, nama sekian berselawat kepada baginda. Mudah-mudahan pada hari ini selawat kita akan dibawa dan disampaikan kepada Nabi sebagai tanda kasih dan sayang kita kepada Nabi, dan orang yang selalu berselawat kepada Nabi dia akan mendapat syafaat, pertolongan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari akhirat nanti ketika kita berada di padang mahsyar, dan ketika siapa pun tak boleh tolong kita, pada ketika itulah Nabi Allah akan beri kepada dia keupayaan untuk menolong kita dan memberi syafaat kepada kita. Jadi sebab itulah di antara pengisian kita pada kuliah duha ini, kita akan berselawat kepada Nabi melalui kitab Al-Barakatil Makkiyah Fis Salawatin Nabawiyah. Dalam satu hadis
Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hari Jumaat ini penghulu sekalian hari. Baikkan. Penghulu sekalian hari, Allah jadikan Nabi Adam alaihi salam insan yang pertama yang diwujudkan oleh Allah, ialah Nabi Adam alaihi salam. Dan Nabi Adam dijadikan oleh Allah pada hari Jumaat dan dimasukkan oleh Allah setelah dia dijadikan ke dalam syurga juga pada hari Jumaat. Kemudian dikeluarkan Adam daripada syurga untuk datang ke bumi pun pada hari Jumaat. Dan Sayyidina Adam alaihi salam kembali ke rahmatillah, wafat dan mati juga pada hari Jumaat. Dan disebut juga di dalam hadis bahawa hari kiamat juga akan berlaku pada hari Jumaat. Oleh sebab itu kata Nabi, hendaklah fastakthiru fihi, hendaklah kamu banyakkan pada hari Jumaat itu as-salatu alayya, as-salatu alayya, iaitu berselawat kepada aku insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan, sebab itu kita ambil kesempatan ini untuk kita berselawat kepada Nabi melalui kitab yang kita baca, selawat kepada Nabi yang kita baca, dan mengikut peraturan dan mengikut kita punya peraturannya. Kita sebelum berselawat kepada Nabi, kita baca dulu Asma'ullahul Husna, nama-nama Allah 99. Oleh sebab itu kalau kita tak ada kitab, memang tak boleh baca. Salawat pun tak boleh baca, Asma'ullah Husna pun kita tak boleh baca. Maka akan rugilah kita, kerana membaca Asma'ullah Husna itu adalah merupakan tiket untuk kita masuk syurga. Dan berselawat kepada Nabi itu adalah sangat besar fadilatnya dan pahalanya di sisi Allah. Oleh itu kita akan mulakan pertemuan kita pada hari ini dengan membaca selawat dulu dalam kitab ini, kitab yang kita edak kepada tuan-tuan. Dan saya dipahamkan bahawa ini kita akan baca selawat yang ke 741. Selawat kita ini semua ada 805 selawat semua sekali. 805. Hari ini dah kita dah nak baca dah 700 lebih dah. 741 mula start hari ini. Tak lama mungkin kita akan baca sebanyak berapa selawat, 30 selawat. Dan kita akan khatam dia dalam masa 2-3 kali lagi. Kita akan khatam sekali kitab ni sebanyak 805 selawat. Alhamdulillah, ini di antara fadilat yang sangat besar membaca kitab selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Dan dia boleh dijadikan sebagai amalan harian kita. Tiap-tiap hari kita bacalah sikit, tak banyak pun, lebih 100, lebih-lebih lagi hari Jumaat ni. Ya, buka dulu Asma'ullah Husna, kita nak baca. Tuan-tuan, puan-puan ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Jalla jalaluh, al-malikul quddusus salamul mu'min, Jalla jalaluh, al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir,
جل جلاله الخالق البارئ المصور جل جلاله الغفار القهار الوهاب الرزاق جل جلاله الفتاح العليم القابض جل جلاله الباسط الخافض الرافع جل جلاله المعز المذل السميع البصير جل جلاله الحكم العدل اللطيف الخبير جل جلاله الحليم العظيم الغفور الشكور جل جلاله العلي الكبير الحفيظ المقيت جل جلاله الحسيب الجليل الكريم الرقيب جل جلاله المجيب الواسع الحكيم الودود جل جلاله المجيد الباعث الشهيد جل جلاله الحق الوكيل القوي المتين جل جلاله الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد جل جلاله المحيي المميت الحي القيوم جل جلاله الواجد الماجد الواحد الأحد جل جلاله الصمد القادر المقتدر جل جلاله المقدم المؤخر الأول الآخر جل جلاله الظاهر الباطن الوالي المتعالي جل جلاله البر التواب المنتقم جل جلاله العفو الرؤوف مالك الملك جل جلاله ذو الجلال والإكرام جل جلاله
المقسط الجامع الغني المغني جل جلاله المانع الضار النافع النور جل جلاله الهادي البديع الباقي جل جلاله الوارث الرشيد الصبور جل جلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Alhamdulillah, kita dah baca Asma Allah Husna dan kita akan sambung pula kepada salawat kita kepada Nabi yang ke-741. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina najiz sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina nashir sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina nasikh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina nasib sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina nasih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina nadir sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina nasir sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina natiqi bil haqq sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina nahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina nabiyil ahmar Nabil Ahmar sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam.
اللهم صل وسلم على سيدنا نبي الأسود صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا نبي التوبة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا نبي الحرمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا نبي الراحة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا النبي الصالح صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا نبي المرحمة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا نبي الملحمة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا نبي الملاحم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا النجم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا النجم الثاقب صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا نجي الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا النجم الزاهر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا النسيب
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا النصيح صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا النعمة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا نعمة الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا النقيب صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita baca secara berjamaah ramai-ramai sebanyak 30 salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah terima salawat kita dan sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Jadi kita sikit lagi kita akan habislah selawat kita ini. InsyaAllah kita akan khatam sekali kitab kita ni dan kita akan ulang pula pada masa-masa yang akan datang insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung pengajian ilmu tauhid kita. Iaitu hari itu kita belajar tentang suatu daripada apa yang wajib kita percaya, kita i'tiqad dan percaya, iaitulah Allah Subhanahu wa taala telah pun mewujudkan satu makhluk yang bernama malaikat. Dalam bahasa Arab disebut malaikah. Mereka ini kita belajar dulu, tidak lelaki, tidak perempuan, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak lena dan tidak berkahwin. Sebab mereka tak lelaki, tak perempuan, nak kahwin dengan siapa? Dan mereka ini sentiasa beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu secara fokusnya i'tiqad kita, kepercayaan kita kepada satu daripada rukun iman, iaitu percaya kepada malaikat. Kita kena percaya ada satu makhluk Allah namanya malaikat
Malaikat ni Allah jadikan mereka tidak lelaki, tidak perempuan, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak kahwin. Malah mereka ini sentiasa beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu secara umumnya kepercayaan kita. Kemudian kalau ditanya ramai mana malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada duduk di langit tu. Malaikat ni tempat mereka duduk di langit. Jawapannya siapa pun tidak tahu berapa ramaikah bilangan para malaikat Allah. Yang tahu hanya Allah sahaja. Kita pun tak tahu. Nabi Muhammad pun tak tahu ada berapa juta, berapa ribu juta orang malaikat Allah yang berada di langit. Semua kita tak tahu. Yang tahu hanya Allah. Kemudian hari ini kita akan belajar pula malaikat-malaikat yang wajib kita mengetahui nama-nama mereka dan tugas-tugas mereka. Siapa dia mereka? Yang pertama yang wajib kita tahu, malaikat yang bernama Jibril. Nama apa tuan-tuan? Jibril. Ada juga dipanggil Jibrail. Sama saja. Jibril kah, Jibrail kah. Tapi di dalam Al-Quran disebut Jibril. Apa tugas dia? Aminul wahyi. Tugasnya ialah pembawa wahyu Allah kepada para rasul-rasul dia. Yang bawa mai kitab Taurat kepada Musa, Jibril. Yang membawa mai kitab Injil kepada Isa, Jibril. Yang membawa kitab Zabur kepada Nabi Daud, Jibril. Yang membawa Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun Jibril. Itu tugas dia, membawa wahyu Allah kepada rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah. Itu tugas yang pertama, Jibril. Yang kedua, ni kena tahu ni. Kalau tak tahu ditanya dalam kubur, mampu dia pukul. Yang kedua, malaikat yang bernama Mikail. Sebut Mikail. Mikail ini apa tugasnya? Disebut dalam kitab ni Al-Muwakkal bi Arzaqil Alam, yaitu yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membahagi-bahagikan rezeki kepada alam ini. Ini dia. Harga minyak naik, harga telur naik. Itu kerja Jibril, bawa mai rezeki kat kita. Mikail. Yang penaik harga tu kita. Dia tak ambil seduit pun. Itu kerja Mikail. Yang ketiga, kena ingat tu nama,
Israfil. Apa dia? Bukan Isyra. Israfil. Israfil. Siapa Israfil? Malaikat Allah yang diutuskan untuk meniup sangkakala. Sangkakala ni ditiup ketika nak berlakunya kiamat. Tiup sangkakala hanya 2 kali. Lah ni dia tak bertugas lagi. Tiup yang pertama untuk musnahkan alam ni semua. Matahari jatuh, bulan jatuh, langit semua, bukit bukau jadi habu habis, laut-laut semua kering. Ni tiup yang pertama. Tiup tu punya derah bergegak habis, luruh habis matahari, bulan dan sebagainya. Langit pecah, bukit bukau jadi debu. Manusia semua mati. Makhluk-makhluk Allah. Itu tiup yang pertama. Tiup yang kedua. Selama 40 tahun selepas tiupan yang pertama akan ditiup pula yang kedua. 40 tahun jarak dia untuk menghidupkan semua yang mati, yang dalam kubur semua hidup. Bangun daripada kubur masing-masing. Yang mula akan hidup daripada kubur ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk nak berhimpun di padang mahsyar. Semua manusia dan jin akan hidup semua. Dua kali tiupan yang meniupkan dia ialah malaikat yang bernama Israfil. Kena ingat nama apa? Israfil. Sekejap lagi habis kita semua, kita belajar ni, kita nak tanya jawab. Saya akan tanya, tiup sangkakala siapa? Yang membagi-bagi rezeki siapa? Yang menghantar wahyu siapa? Yang keempat, Malikul Maut. Ada setengah kitab dia sebut Izrail, tapi dalam kitab ni tak sebut. Dia sebut Malikul Maut saja. Apa kerja dia? Kerja dia tarik nyawa orang. Orang yang nak mati semua dia tarik nyawa. Mati habis. Ini malaikat maut. Siapa pun nak mati, orang kah, jin kah, siapa kah, binatang kah, semua dia yang tarik nyawa. Kita apabila tarik nyawa, matilah kita. Tak boleh bergerak semua. Namanya Malikul Maut. Yang kelima, Munkar Nakir. Dua orang, Munkar dan Nakir. Apa tugas mereka dua orang ni?
tugas mereka ia bisu'alil mayyit fil qabri, tanya kepada orang yang mati dalam kubur, soalan kubur. Siapa Tuhan kamu? Siapa Rasul kamu, Nabi kamu? Apa keperduan kamu? Siapa saudara kamu? Kena jawab semua. Lah ni kena jawab dah. Cuma soalan dia bocor. Dia habaq dah. Man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Jawab, Rabbi Allah, Tuhan saya Allah. Wa man nabiyyuka? Siapa nabi kamu? Muhammadun nabiyyi. Muhammad itu nabi saya. Wa man imamuka? Siapa imam kamu? Jawabnya, Al-Quranu imami. Siapa kiblat kamu? Jawab, Al-Ka'batu qiblati. Siapa sahabat kamu? Al-muslimuna wal-muslimatu ikhwani. Orang Islam, lelaki perempuan adalah sahabat-sahabat saya. Jawab dalam kubur. Abang kata sahabat kita orang Islam, tapi di dunia duk berkawan dengan jin lah, dengan setan lah. Malaikat tibai mampu hang pemohong. Dulu hang duk kawan dengan jin. Buatlah kau nu, buat kau ni, sihir kau nu, sihir kau ni. Dia nak tanya orang dalam kubur. Ini nama Munkar Nakir. Yang ke berapa dah? Yang keenam, malaikat yang diutuskan, tugas mereka tulis amalan kita. Kita buat baik, dia tulis dalam suratan amalan baik. Kita buat tak baik, buat jahat, ditulis dengan suratan amalan tak baik. Al-malaikah al-muwakkalun bi kitabi ma yasduru minal abidi likulli wahidin malakani yusaf kulla wahidin minhuma bi annahu raqibun ay muraqibun atidun ay hadirun. Dua orang malaikat duk tulis. Satu tulis hak baik, satu tulis hak tak baik kita buat. Namanya Raqib Atid. Dua-dua ni tulis. Dua-dua orang ni tulis. Hak baik pun depa tulis, hak jahat pun depa tulis. Allah. Bukan malaikat Raqib tulis hak baik, Atid tulis hak jahat, tak. Dua-dua tulis. Kalau kita buat baik, dua-dua akan tulis kebaikan yang kita buat. Kalau kita buat jahat, dua-dua akan tulis kejahatan yang kita buat. Namanya Raqib Atid. Raqib maknanya yang duk menengok, menilai, memerhati perbuatan kita. Raqib Atid maknanya yang hadir, sentiasa berada dengan kita. Apa dah? Ya. Yang ketujuh, malaikat yang diberi tugas jaga neraka, yaitu malaikat yang bernama Malik Zabaniyah.
Malik khazin an-nar, penjaga neraka. Itu yang ketujuh. Yang ke-8, malaikat yang menjaga syurga, namanya Ridwan. Namanya Ridwan. Dalam satu hadis sebut, ati babal jannati fa astaftihu. Kata Nabi, aku datang ke depan pintu syurga dan aku meminta supaya syurga itu dibuka. Fayaqulul khazin, maka penjaga syurga itu bertanya aku. Siapa penjaga syurga tadi? Ridwan. Penjaga syurga tanya, man anta, siapa kamu? Nabi Muhammad duk ketuk pintu belah luar. Lepas naik titian sirat, pipi sampai nak masuk syurga, pintu syurga tutup, Nabi ketuk. Ridwan ni duduk belah dalam, dia dengar suara orang ketuk pintu syurga. Dia tanya, siapa kamu yang ketuk pintu ni? Fa'aqulu, Nabi Muhammad kata dalam hadis tu, saya pun menjawab, Muhammadun, aku ni Muhammad. Lepas tu Ridwan ni jawab balik, umirtu an la aftaha li ahadin, aku diperintah oleh Allah jangan buka pintu syurga ni kepada siapa-siapa pun qablaka, sebelum kamu ya Muhammad. Sebelum kamu, aku tak akan buka pintu syurga ni kat siapa pun, walaupun dia tu Adam, walaupun dia tu siapa, aku akan buka setelah kamu main mengertuknya. Sekarang baru aku buka. Itu Nabi Muhammad punya hebat. Dialah orang yang pergi mengkertuk pintu syurga. Dia masuk, kemudian umat-umat dia, kita akan ikut insya-Allah. Dan tu kena banyak selawat kat dia. Baca buku selawat tu rajin-rajin sikit. Itu penjaga syurga namanya Ridwan. Dan yang kesembilannya, malaikat-malaikat yang menanggung arasy Allah. Malaikat ni besar punya malaikat. Sekarang ni arasy Allah, singgasana Allah itu ditanggung oleh 4 orang malaikat. Mereka inilah malaikat yang paling besar sekali. Sehingga malam Lailatul Qadar, memang mereka nak minta ke Allah nak turun juga ke bumi. Jibril datang, Mikail datang, semua malaikat datang. Malaikat yang duk tanggung arasy minta nak turun, Allah tak benar. Pasal apa? Di bumi ni punya lueh, mereka nak tak kaki mereka tak celui. Mereka tak boleh main. Mereka tak main. Lah ni duk tanggung arasy Allah Subhanahu wa ta'ala, 4 orang malaikat. Di akhirat, di padang mahsyar, di akhirat nanti Allah tambah lagi 4 jadi 8. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyatun, dan menanggung arasy Allah pada hari itu, hari kiamat kelak, samaniyatun, 8 orang malaikat. Itu dialah malaikat-malaikat yang wajib kita percaya. Saya ulang balik. Yang pertama Jibril, yang kedua Mikail. Jibril kerja dia mengantar wahyu, Mikail kerja dia membahagi rezeki, Israfil kerja dia tiup sangkakala, Malaikat maut kerja dia menarik nyawa roh, dan Mungkar Nakir kerjanya yaitu menyoal orang yang mati.
Dan seterusnya malaikat Raqib dan Atid yang diberi tugas menulis segala amalan-amalan hamba, yang baikkah yang burukkah. Dan seterusnya malaikat yang bernama Malik, kerjanya menjaga neraka. Dan seterusnya malaikat yang menjaga syurga, namanya Ridwan. Dan malaikat yang menanggung arash sebanyak 4 orang. Dan di hari kiamat ditambah lagi 4 jadi 8. Faman ankara wujudahum aw ankara wahidan min haula'il madhkurina fahuwa kafirun. Barang siapa yang ingkar, yang tak percaya kepada adanya malaikat-malaikat yang disebut tadi, maka mereka ini adalah orang-orang yang kafir, yang kekal dalam neraka, wal'ayazubillah. Kalau kita tak percaya kepada malaikat ni, hukum kita masih kafir, dan orang ni kekal dalam neraka. Dia tak akan keluar daripada neraka, kekal buat selama-lamanya, sebab dia kafir. Sebab percaya pada malaikat ni rukun iman. Mukhalladan fin nari qat'an illa munkaran wa nakiran lil khilaf fihima. Kecuali kalau dia ingkar malaikat yang bernama munkar nakir, wa inkaruhuma fisqun wa laysa bikafirin. Orang yang ingkar munkar dan nakir, dia tak percaya munkar nakir, maka hukumnya orang tu fasik, tidak lagi lah jadi kafir lagi, dosa besar. Tapi kalau malaikat lain, Jibril ke Mikail ke, dia tak percaya, dia tetap jadi kafir orang tu. Wa hadha wa yajibu i'tiqadu ma wasafahum Allah. Wajib kita i'tiqad bahawa malaikat ini sebagaimana yang disifatkan oleh Allah kepada mereka. Apa dia? Annahum ibadun mukramun. Mereka ini adalah hamba-hamba Allah yang mulia. Pasal apa mulia? Mereka buat apa yang Allah suruh, dan mereka tak melakukan maksiat kepada Allah, dan mereka melakukan apa yang Allah perintah mereka. Itu jadi mulianya mereka ni. Jadi itulah i'tiqad kita yang wajib kita percaya malaikat-malaikat tadi. Kalau tak percaya, kita masih kafir lah. Ramai orang tak tahu. Tanya nama malaikat pun tak tahu. Kita kena bagi tahu ni. Jibril atau Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan, Hamalatul Arsh. Kena tahu semua. Habislah. Baiklah, itu lepas pada itu tu Ustaz tu dia cerita tentang malaikat Harut Marut, tak apalah. Itu tak penting sangat. Wa yajibul imanu biwujudil jinni ijma'an. Dan kita juga wajib beriman juga yang jin ini, satu makhluk Allah yang nama jin ini memang ada. Dia macam manusia. Di dunia ni dia boleh tengok kita, kita tak boleh tengok dia. Jin ni. Jin ni macam manusia. Ada yang kafir, ada yang Islam. Dalam Quran ada satu surah jin.
cerita tentang jin yang duduk dengar Nabi duduk baca Quran. Dia balik dakwah pok-pok dia macam orang lah. Orang ada yang Islam, ada yang kafir. Jin pun begitu. Wajib kita percaya yang makhluk Allah yang bernama jin ini adalah makhluk Allah yang wujud dan ada sama dengan makhluk Allah yang bernama manusia. Ada wujud yang wujud juga. Tapi kalau kata syaitan, tak ada hak beriman, semua jahat. Kata iblis, tak ada beriman, semua jahat. Tapi kalau kata jin, ada yang baik, ada yang jahat. Ada orang tanya Datuk Harun Din, Allah yarham dulu. Datuk Harun, boleh tak boleh kita nak bersahabat dengan jin Islam? Datuk Harun jawab, tak payah duk bersahabat dengan jin lah, sebab kita tak kenal dia hak mana Islam. Kita pun tak pernah nampak dia. Bersahabat dengan orang sudahlah, cari orang Islam sahabat. Jin biar dia sama-sama dia lah. Kita tahu mana kata dia Islam, kita tahu mana kata dia kafir. Orang pun kadang-kadang kita tak tahu. Itu makhluk Allah buat. As-Saqalain disebut dalam Quran, dua makhluk Allah yang diberatkan dengan tanggungjawab agama. Satu manusia ins, satu lagi jin. Allah sebut dalam Quran, wa khalaqal janna min marijin min nar. Ini dalil kata jin tu ada, sebab Allah kata Allah jadikan jin itu daripada pucuk-pucuk api. Allah jadikan manusia asalnya daripada tanah, tapi jin Allah buat daripada api, pucuk-pucuk api. Sebab tu dia panas selalu. Kita pula dia lembab selalu. Pasal buat daripada tanah. Allah sebut, sebab itu wajib percaya, sebab ada dalam Quran sebut, dan Allah sebut lagi dalam surah Ar-Rahman, ya ma'syaral jinni wal ins, wahai manusia, wahai jin. Maka dengan itu sabitlah bahawa jin ini ada. Siapa tak percaya kepada jin ni ada, maka dia adalah orang yang tidak percaya kepada Quran. Sebab dalam Quran menyebut jin dan tiba-tiba dia tak percaya kepada jin. Mana dia tak percaya kepada Quran lah. Apa hukum orang yang tak percaya kepada Quran? Hukumnya kafir. Dan disebut lagi, wa id sarafna ilaika nafaran, dan sesungguhnya kami telah menghalalkan kepadamu satu kumpulan minal jin, daripada jin. Kumpulan jin ni pi kat Nabi Muhammad pi buat apa? Yastami'una al-Quran, mereka pi duk dengar Nabi Muhammad duk baca Quran. Wahum ajsamun latifatun, mereka ini ialah bertubuh badan yang halus. Tatasyakkal bi ashkalin mukhtalifah, mereka ini boleh merupa dengan rupa macam-macam. Kadang dia berupa macam lembu, macam manusia, macam binatang, boleh. Dia boleh merupa macam-macam. Manusia tak boleh.
qadiratun 'alal a'mal syaqqah, dia berupaya, makna dia berkuasa buat amalan perkara-perkara yang berat-berat. Ni jin. Rumah dia angkat seorang. Boleh. Minhumul muti' wal 'asi. Dari kalangan jin ada jin yang taat kepada Allah, beriman, ada yang buat maksiat kepada Allah. Ni jin. Wal mu'min wal kafir, ada jin yang mukmin, ada jin yang kafir. Wa minhumus syayatin, di antara jin itulah terbitnya pok-pok syaitan ini. Sya'nuhum syarr wal ighwa, tapi kerja syaitan ini ialah buat jahat, dan kerja dia menipu, dan kerja dia menipu-nipu. Ighwa ni menyesat-nyesatkan orang. Itu dia. Rupanya syaitan ini pun adalah sekumpulan daripada makhluk yang bernama jin juga. Wa ilqa'il fasadi nas fil fasad, dan syaitan ni kerja dia membawa kerosakan kepada manusia. Bitazkiri asbabil ma'asi wal lazzat, syaitan ni lah mai duk kempen kita dengan cara-cara buat maksiat dan mendapat kelazatan-kelazatan yang tidak halal. Itu kerja setan. Kalau ada orang yang duk ajak kita buat jahat, ajak tikar mekok lah, ajak minum arak lah, itu adik-beradik setan lah tu. Pasal setan ni memang kerja dia ajak orang buat jahat. Wa'lam annahu la yamtani' zuhurul malaikah, dan ketahuilah bahwasanya tidak la yamtani', tidak tertegah zahirnya para malaikat Allah. Kadang-kadang kita nampak malaikat Allah, itu boleh. Kemungkinan mana tidak tertegah, mana kemungkinan zahir malaikat, zahir jin, zahir setan ala ba'dil absar, kepada pandangan setengah-setengah mata orang. Ada manusia yang Allah bagi ke dia boleh tengok para malaikat Allah. Ada manusia yang Allah bagi, dia boleh tengok syaitan dan sebagainya. Ada. Itu tidak, benda itu tak mustahil. Benda itu berkemungkinan boleh. Wa yajibul imanu bil arsy wal kursi wal lawhi wal qalam, dan wajib juga beriman sebagai orang Islam dengan arasy Allah, wujudnya arasy Allah, singgah sana Allah, tapi bukan Allah duduk atas itu. Wal kursi, bukan Allah duduk atas kursi. Sebab tu ada ayat kursi. Ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kursi dengan dunia ini mana besar ibarat dia? Nabi kata ibarat kursi dengan dunia ini semacam ibarat duit dinar ataupun duit dirham dengan dunia ini. Duit shilling 50 sen itu dunia besar tu. Kursi ni besar dunia semua ni. Besar mana? Sebab itu Allah kata wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Luas kursi Allah ini lebih luas daripada langit dan bumi. Orang tanya Nabi, langit dengan bumi dengan kursi ini ibarat lagu mana? Nabi kata ibarat macam duit 1 dinar, 1 dirham dengan langit bumi. Duit 1 dirham tu lebih kurang duit 50 sen kita, duit shilling 50 sen, langit bumi ni. Langit bumi ni kursi, duit 50 sen ni dunia. Orang tanya pula Nabi, bandingan kursi Allah dengan arasy Allah ni lagu mana? Nabi kata macam tu juga. Arasy Allah itu ialah langit ini,
Dan kursi itu ibaratnya macam duit shilling 1 dinar. Besar tak besarnya. Sebab itu aras Allah ni kena malaikat besar tangguh sampai 4 orang. Lauhil mahfuz, tempat catatan kalam itu akan tulis di lauhil mahfuz apa juga yang akan berlaku sepanjang zaman, akan berada pada catatannya di lauhil mahfuz. Dan satu lagi al-qalam yang menulis apa juga di lauhil mahfuz tu. Itu wajib kita percaya. Duk di mana? Wallahu alam. Dalam Quran ada satu surah namanya Suratul Qalam. Dalam Quran juga ada sebut Lauhil Mahfuz. Fi Lauhil Mahfuz. Innahu laqur'anun karimun fi Lauhil Mahfuz. Innahu laqur'anun karim. Dalam Quran dia sebut juga Lauhil Mahfuz. Kemudian tuan-tuan, puan-puan, dia akan cerita dalam kitab ni sikit yang dikatakan arash itu lagu mana. Arash tu buat daripada apa? Buat daripada semen ke, buat daripada kayu ke, buat daripada besi ke? Dia kata jismun azim, satu bentuk lembaga yang besar, nuraniyun, bercahaya, alwiyun, tinggi, muhitun bi jami'il ajsam, dia akan melingkungi semua benda-benda ni. Nah, besar dia tu merangkumi semua benda-benda ni. Besar pada langit dan bumi lagi lah. Allah. Wa ala hadzal qaul bi kurawiyatihi, dan mengikut qaul ini, arash ini dia kurawiyah, dia bulat. Masyhur sunnah annahu qubbatun azimah, dan mengikut sunnah yang masyhur dia adalah satu qubbah, satu menara, satu qubbah yang besar. Qubbah ni kita panggil apa? Cubung ke apa? Hak macam kita tengok kubah Nabi hak warna hijau tu, dia panggil qubbah. Kalau masjid dia panggil qubbah apa dah? Qubbah macam Masjid Zahir tu, hitam tu. Tu qubbah. Yahmiluhul al-arba'al malaikah, ni disebut tadi. Sekarang arash itu ditanggung, dipikul oleh 4 orang malaikat. Wa yahmiluhu fil akhirah samaniyah, dan dia akan ditanggung di akhirat kelak 8 orang malaikat. Li'azamin tajallal haqq subhanahu wa ta'ala, karena besarnya hari itu. Wa numsiku 'anil qati' bi ta'yini haqiqatihi li'alim al-'ilmi bihi, dan kita takat, kita tak usah duduk sebut lebih panjang lah mengenai dengan hakikat sebenar aras ni lagu mana, 4 sari ke bulat ke apa, tak payahlah, sebab kita tak tahu hak sebenarnya. Cuma kita wajib percaya yang dia tu ada. Lagu mana bentuk dia, lagu mana bentuk dia, wallahu alam. Dia makhluk Allah yang paling besar sekali. Itu wajib kita percaya. Yang arash ni ada sebab Allah sebut dalam Quran berapa kali. Nah, wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini semua benda-benda yang wajib kita percaya. Kita tak boleh tengok, tapi kita percaya sebab Allah dan Rasul bagi tahu kat kita. Kita percaya tu bukan pasal kita tengok. Kita biasa tengok arash Allah, tak besar tengok. Kita biasa tengok Lauhil Mahfuz, tak besar tengok. Kita biasa tengok syurga, tak pernah tengok. Kita biasa tengok neraka, tak kita tengok.
Percaya tak neraka syurga ada? Percaya. Pasal apa percaya? Pernah tengok? Tak. Percaya kat mana? Tak. Allah Rasul habaq, saya percaya. Lagu ni tak tu. Arash pun. Lauhul Mahfuz pun lagu tu lah. Kita tak pernah tengok. Tapi dalam Quran dah sebut, maka kita percaya sebab yang bagi tahu kat kita ni Allah, dan yang bagi tahu kepada kita ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia panggil sam'iyat. Benar-benar yang kita percaya dengan melalui kita dengar Allah bagi tahu, Rasul bagi tahu, bukan melalui kita tengok. Percaya tak kata pada Allah Menara Langkawi ada? Percaya. Hang percaya kat mana? Aku tengok. Itu kita percaya pasal kita tengok. Hal ni kita percaya bukan pasal kita tengok. Pasal kita sam'iyat, kita dengar saja. Allah bagi tahu, Rasul bagi tahu, kita percaya dengan sebab kita tahu. Sebab ilmu itu, ilmu pengetahuan itu kita dapat melalui mata kita tengok, melalui telinga kita dengar. Itu ilmu pengetahuan. Jadi benar akhirat ni benar-benar yang gaib ni. Benda ni gaib sebab mata tak boleh tengok, tetapi kita boleh dengar dengan khabaran Allah dan Rasul. Kita percaya. Wa ammal kursiyyu fa huwa jismun 'azimun nuraniyyun tahta al-'arsy fawqa as-sama'i as-sabi'ah bainaha wa bainahu min al-masafati ma la ya'lamuhu illa Allah. Adapun kursi ni kalau kita kata kursi itu dia kursi. Tapi hakikat kursi lagu mana kita tak tahu, tapi Allah sebut kata kursi ni ada. Ayat kursi disebut di sini jismun azim, satu bentuk yang besar, nuraniyun bercahaya, tahtal arsy, dia duduk di bawah arash, arash di atas, di bawah ada kursi, fawqas samawat sama'is sab'ah, di atas langit yang 7, atas langit 7 kursi, atas ada kursi arash, bainaha wa bainahu minal masafati, antara langit yang ketujuh dengan bainahu wa baina, antara langit yang ketujuh dengan kursi itu jauh mana jarak, sengang depa tu jauh mana jarak, siapa pun tak tahu, yang tahu hanya Allah saja. Wa numsiku 'anil qat'i bi ta'yin haqiqati aidan, dan kita tak usahlah duk bahas cara hakikat dia sebenarnya lagu mana, sebab kita tak tahu, yang tahu hanya Allah. Macam arash tadilah, kita percaya saja kata ada lagu mana, kita tak usah duk bahas sebab kita tak tahu hak sebenarnya, tak boleh nampak. Kita percaya dengan Allah sebut. Wa an Abi Musa wa ghairuhu annahu lu'lu'atun wa qala Aliyyun muqatil kullu qa'imatin min qawa'imil kursi tuluha mislu sama'is sam'i wal aradi. Dan kata Abu Musa dan lain-lain, Al-Kursi itu dia buat daripada lu'lu', batu mutiara. Buat daripada batu mutiara, lu'lu'. Dan kata Ali dengan Muqatil, setiap kaki kursi itu panjangnya sama dengan panjang 7 petala langit dan 7 petala bumi. Itu dia. Tak tahulah panjang mana kursi itu, kaki dia. Cuma kita tak tahu sebenarnya, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dia tak bagi kita duk bincang lebih panjang. Benda yang kita tak pernah nampak, kita hanya tahu melalui perkhabaran Allah dan Rasul saja. Wa ammal lauhu ataupun lauhul mahfuz jismun nuraniyun, satu bentuk
yang bercahaya, satu lembaga yang bercahaya. Kutiba fihil qalam yang duk tulis di lauh tu. Lauh ni macam kita kata papan hitam lah, tapi bukan papan hitam, lauh. Di situ ditulis semua apa yang akan berlaku oleh qalam. Biiznillah, dengan izin Allah. Ma kana wa ma yakunu ila yaumil qiyamah, apa yang telah berlaku, apa yang akan berlaku sampai hari kiamat, semua dah ada di Lauhul Mahfuz, dah ditulis dah di situ. Siapa tulis? Al-qalam tulis. Wa huwa yaktubu fihi al-an 'ala at-tahqiq min annahu yaqbalu al-mahwa wal isbat. Dan di Lauhul Mahfuz ini qalam masih menulis apa yang Allah nak wujudkan, dan apa yang ada di Lauhul Mahfuz itu boleh dikekalkan dan boleh dihapuskan ikut kehendak Allah. Kalau Allah nak kekal apa yang ditulis di Lauhul Mahfuz, dikekalkan. Kalau Allah nak buang, nak padam buang, dipadamkan. Itu terpulang pada kehendak Allah. Tapi semua ada tertulis itu. Apa yang akan berlaku. Adapun qalam pula jismun azim, satu bentuk lembaga yang besar, nuraniyun, bercahaya. Khalaqahullah, Allah ciptakan kalam itu. Wa amarahu bikatbi ma kana wa ma yakun ila yaumil qiyamah, dan Allah perintah kalam itu menulis di Lauhul Mahfuz itu apa yang telah berlaku dan apa yang akan berlaku sampai hari kiamat, dah tulis. Nak banjir bila, nak apa semua, nak tsunami bila, semua ada dah di situ. Semua ada benda yang akan berlaku sampai hari kiamat di situ. Tapi bayangkan besar mana ada kalam, besar mana ke lauh ini yang dituliskan oleh kalam. Kalau kita nak bawa pada dekat apa kepahaman kita, lauh ni macam papan lah, hitam. Kalam itu kalam tulis. Tapi bukan ada orang duk pegang, kata malaikat pegang, dia tulis sendiri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Kalam itu dia tulis sendiri. Dengan kehendak Allah dia menulis. Apa yang Allah kehendak dia akan tulis di situ. Wa hadhihi al-arba'ah qad khalaqaha Allah Ta'ala li hikamin wa fawaidah. Dan semua empat makhluk yang besar ni, apa dia tadi? Arash, kursi, lauh dan kalam tu, kata dia Allah ciptakan keempat-empat itu kerana ada hikmahnya dan ada faedahnya yang mengetahuinya. Hanya Allah sahaja, kita tak tahu. Wa in qasarat uquluna 'anil wuqufi fiha, sekalipun kita fikir tak sampai. Lagu kata arash tu lagu mana, kita tak sampai fikir. Kursi tu lagu mana, tak sampai fikir. Lauh lagu mana, tak sampai fikir. Kalam lagu mana, tak sampai fikir. Hanya kita beriman kata ada, sebab Allah bagi tahu. Itu saja. Walam yakhluqullahu ta'ala liihtiyajin minhu ilaiha. Allah buat benda ni bukan kerana Allah berhajat kepada tu. Allah berhajat kepada arash, Allah berhajat kepada kursi, kepada lauh, kepada kalam. Tak. Allah tak berhajat kepada itu semua. Sebab dia buat itu sebagai tanda mereka itu adalah makhluk Allah. Falam yakhluqil 'arsy listitarihi bihi. Bukan dia duduk, dia buat arash kerana dia nak bersemayam atas itu. Tak. Kama yastatir ahaduna bis-sathi, macam mana kita pergi duduk berselindung di atas sutuh rumah kita. Bukan lagu tu. Walal kursi lil julusi alai. Allah buat kursi bukan kerana dia nak duduk atas kursi itu. Tak. Jangan ingat lagu tu. Walal lahu wal qalam li hifzi ma ghaba an ilmihi. Bukan dia buat papan lauh dengan kalam itu untuk nak jaga benda kut hilang daripada ingatan Allah. Tak. Sebab tu Allah tulis, sebab Allah takut dia terlupa. Tak, Allah tak akan lupa. Bukan dia buat lauh
bukan dia buat kalam itu untuk nak mencatatkan benda yang dibimbangi lupa, Allah lupa. Tak, wal'iyazubillah. Jangan ingat begitu. Ta'ala an dzalika 'uluwan kabira. Allah Maha suci daripada itu semua. Walallahu wal qalam li hifzi ma ghaba an ilmihi. Allah tak buat lauh, papan itu dan qalam untuk nak jaga apa yang mungkin hilang dari ingatan Allah. Tak, daripada ilmu Allah. Tak. Allah buat itu nak tanda, nak menandakan bahawa mereka itu adalah makhluk Allah yang agung-agung dan besar-besar semua. Sebab itu Allah buat empat makhluk yang besar ini untuk meyakinkan kita bahawa Allah amat berkuasa melakukan sesuatu. Kemudian kita akan baca di kuliah kita akan datang cerita bab lain pula insya-Allah, bab malaikat maut, bab mati dan sebagainya yang akan dibahaskan sedikit dalam kitab ini insya-Allah. Jadi hari ini kita belajar pertama sekali tentang malaikat yang kita wajib percaya, wajib tahu. Ada 6-7 orang jenis malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, malaikat maut, Malik, Ridwan, Hamalatul Arsy dan sebagai Raqib, Atid, Munkar dan Nakir. Itu semua kita kena tahu. Dan yang kedua, kita juga wajib tahu tentang 4 makhluk Allah yang besar, yaitu Arash, Kursi, Lauh dan Qalam. Allah buat semua ni bukan kerana Allah berhajat kepada benda-benda ni semua. Allah berhajat atas Arash kah untuk dia bersemayam atas itu? Tak. Allah berhajat pada kursi untuk Allah nak duduk? Tak. Duduk atas kursi, atas Arash tu manusia. Allah berhajat kepada lauh kau untuk nak catat, dan qalam nak catat benda-benda kot Allah lupa? Tak, Allah tak akan lupa. Cuma Allah buat itu nak menandakan bahawa mereka adalah makhluk Allah dan Allah Subhanahu wa taala berkuasa melakukan benda-benda dan mewujudkan, menjadikan benda-benda yang begitu besar sehingga tidak dapat diketahui hakikatnya oleh manusia, sebab kita tak pernah tengok, cuma kita wajib percaya saja. Wallahu alam. Takat tu dulu antara benda yang wajib kita percaya, iaitulah benda-benda yang kita sebut tadi, malaikat Allah dan 4 makhluk Allah yang besar-besar tadi ini wajib kita percaya hanya melalui perkhabaran Allah, bukan dengan sebab kita dapat melihatnya. Wallahu alam. Jadi takat tu dululah saya rasa kuliah kita hari ini, dan insya-Allah kita akan sambung lagi pada masa-masa yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk kami mengejar dan mencari ilmu-ilmu-Mu, dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk kami mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapat daripada perkhabaran Rasul-Mu dan Quran-Mu. Dan mudah-mudahan kami semua akan mendapat kebahagiaan dunia dan mendapat kebahagiaan di akhirat nanti insya-Allah. Ampunkanlah segala kesalahan kami ya Allah. Ampunkanlah segala kesalahan ibu dan ayah kami ya Allah. Mudah-mudahan Engkau letakkan mereka di dalam bersama dengan hamba-hamba-Mu yang baik ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dulu saya ambil foto. Ini nama apa? Zahra. Awak betul lah. Ini di sekolah mana? Ayah. Nama apa ni? Nama apa? Manja dengan Datuk dengan Mak. Nama apa? Ha? Ini nama apa?